Ramadan, Ramadan, Ramadan ku di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadan usah pergi. Ramadan usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi dan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan semua terus beristiqamah, berterusan banyak beramal ibadah, penuhi malam-malam dengan ibadah, hari-harian dengan waktunya, manfaatkan setiap detik waktu di dalam bulan yang mulia ini. Kita bersambung dengan buku kitab Amalan Sedikit Pahala Berganda, insya-Allah. Qala Syekh Mu'alif Allahumma nafa'a bihi wa bikum fid darin amin. Semoga Allah SWT meningkatkan, merafakkan darjat penulis, dan semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh penulis. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sekali lagi. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazim Muhammad daripada Masjid Istighfar dan juga The Talking Dome. Kita bersambung dengan solat sunat wudu antara amalannya. Kita dah habis bab solat tahajud dan solat taubat. Ada lagi sebenarnya solat-solat sunat yang lain seperti solat sunat hajat, solat sunat tasbih. Saya tak masuk yang itu kerana kita nak concentrate yang amalan-amalan yang lain juga. Antaranya yang amalan yang sedikit lah yang pahala berganda. Antaranya adalah solat sunat wudu yang jarang kita lakukan. Tapi apakah faedah melakukan solat wudu ini? Ayuh sama-sama kita meninjau bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'layka baina yadayya fil jannah. Qala ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي أو كما قال. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal ketika solat subuh, wahai Bilal, beritahulah kepada aku suatu amalan yang paling engkau harapkan untuk mendapatkan pahala paling besar yang engkau lakukan selama dalam Islam. Bertanya baginda SAW kepada Bilal, kerana aku, Nabi SAW, mendengar suatu gerakan kedua seliparmu di hadapanku di syurga. Nabi SAW mendengar tapak kaki Sayyidina Bilal di syurga. Jadi Nabi nak tahu amalan apa Sayyidina Bilal buat ni, ceritakanlah, share lah. Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu menjawab, tidaklah aku mengamalkan suatu amalan pun yang paling aku harapkan selain daripada setiap kali aku mengambil wuduk, sama ada pada waktu atau waktu malam atau siang, kecuali aku akan mengerjakan solat dengan wuduk tersebut apa yang Allah tentukan untukku. Masya-Allah tabarakallah. Solat sunat wudu. Nabi ajarkan tak? Tidak. Nabi cakap ini benda yang bid'ah ke? Tidak. Benda ni diredai Allah ke? Tidak. Diredai Allah kerana didengarkan kepada Nabi SAW akan tapak kaki Sayyidina Bilal di dalam syurga. Lalu dia ditanya peristiwa itu agar kita mendapat faedah untuk mengamalkannya. Ya, istiqamah, masya-Allah. Panduannya adalah setelah berwuduk solatlah 2 rakaat. Usolli sunatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat sunat wudu 2 rakaat mengikut kerana Allah SWT. Boleh baca pada surah yang rakaat pertama surah Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Itu panduannya. Kemudian berdoalah kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Amalan seterusnya yang akan dikongsikan di sini adalah solat sunat subuh. Okay, solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. Subuh ni 2 rakaat. Jadi kita solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Pahalanya sangat besar. Itu yang rawatib kalau ada banyak tu. Kalau tak, Allahumma salli sayyidina Muhammad, jangan lepaskan 2, solat sunat sebelum subuh dan solat sunat 2 rakaat selepas isyak. Sebelum subuh dan selepas isyak, dua-dua tu kalau baru beginner stage jangan lepas. Kalau nak mula.
Kemudian ada banyak lagi rawatib perlu buat. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW bersabda, artinya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu orang yang paling kaya adalah orang yang selalu mengamalkan perkara ini. Benda dia mudah, tapi kalau dosa kita banyak memang berat sangatlah nak buat. Ataupun kita tak tahu yang pahala dia besar, memang berat kita nak buat. Tapi kalau kita memang biasa orang yang banyak beramal ibadah, banyak bersedekah, lagi-lagi bulan yang mulia ini, banyak baca Al-Quran, banyak berdoa, banyak melakukan amalan sunnah, insya-Allah mudah untuk kita amalkan, ya. Kita usahakan. Wallahu taala alam. Setelah masuk waktu subuh, kerjakan solat sunat 2 rakaat yang dikenali solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. Lebih afdal dilakukan di rumah jika tidak berkemungkinan dirikan di masjid. Jadi panduan amalannya adalah buat kat rumah solat sunat kemudian ke masjid. Tapi kalau di Singapura biasanya ketika masjid dahulu tu masih buka, sekarang kita tak tahu video ni keluar masjid dah buka ke belum. Tapi biasanya kalau sembahyang kat rumah sampai masjid dah tak sempat. Jadi untuk culture di Singapura biasanya solat sunatnya di masjid, kemudian solat subuh sekali lah, kerana lepas itu semua bergegas nak ke tempat kerja. Kita ambil sunnah melihat keperluan jemaah, ya. Wallahu alam. Niatnya usolli sunat al-fajr raka'ataini lillahi ta'ala atau usolli sunat as-subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama surah Al-Kafirun atau surah Ikhlas seperti biasa, ataupun boleh tukar solat rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tara. Masya-Allah, barakallah. Kemudian doa kepada Allah. Okey, sempat. Catatan. Solat sunat sebelum subuh tidak disebut qabliyah dengan lafaz niat kerana ia tidak ada ba'diyah. Masya-Allah. Jadi tak ada solat sunatal subhi rakaatain ini qabliyatan. Tak ada qabliyah pasal memang subuh ni tak ada ba'diyah. Jadi solat sunat subuh saja. Boleh lafazkan. Yang kedua, boleh membaca mana-mana surah lazim, yang mana-mana solat sunat. Surah-surah yang disebut di sini adalah merujuk kepada panduan para ulama seperti yang dinukilkan dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab amalan. Menjadi sunnah jika surah-surah ini dibaca berturutan. Maksudnya surah-surah yang dibaca adalah mengikut tertib dan susunan dalam Al-Quran, ke bawah lah. Jadi kalau kita tengok ke bawah, maksudnya Alam Nashrah dulu, kemudian turun Inna Anzalna, kemudian turun dan sebagainya, Idza Zul, diturunnya Wal Adiyat, ke bawah lagi Al-Qari'ah, Al-Hakum Takatur, Wal Asr, Wailul, Allahumma salli ala Muhammad, Alam Tara, Lila fi Quraisy ra'aita, turun lagi Inna A'taina, Qul ya al-kafirun, turun lagi Idza jaa tabasyada, turun lagi Allahu ahad, wal falaq wal nas, turun ke bawah. Ya, susunannya begitu. Membaca surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil dalam solat sunat sebelum subuh. Antara yang disebutkan dalam Rasail Al-Hajat, tulisan Imam Ghazali radhiyallahu an rahimahumullah, beliau berkata, telah sampai kepadaku riwayat daripada ramai kalangan arbab al-qulub, orang soleh yang dapat mendidik hati mereka, bahawa sesiapa yang baca Al-Fatihah dan surah Al-Insyirah Alam Nashrah pada rakaat pertama dan Al-Fatihah dan surah Al-Fil Alam Tara pada rakaat kedua dalam solat sunat fajar sebelum subuh, dia akan selamat daripada kejahatan orang-orang zalim dan musuhnya. Satu lagi amalan yang boleh kita amalkan. Kemudian Imam Ghazali berkata ia benar dan tidak ada keraguan padanya. Dia menukilkannya dalam kitab Nuzha Al-Majalis. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi boleh kita amalkan solat sunat subuh, kita baca Alam Tara dan juga Alam Nashrah dan juga Alam Tara, ya, insya-Allah. Berbaring sekejap selepas solat sunat. Selepas salam dalam solat sunat tersebut, sunnah berbaring sekejap di atas rusuk sebelah kanan dan menjadikan lengan kanan sebagai bantal. Ini satu sunnah baginda SAW. Bacalah ketika baring tersebut, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Masya-Allah, tabarakallah. Ya Allah, Tuhanku kepada malaikat Jibril, Tuhan kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, Tuhan juga kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ya, boleh kita amalkan. Baring sekejap, bukan baring terus. Bangun saja dah syuruk, terlepas subuhnya. Astagfirullahalazim. Allahumma salli. Okey, insya-Allah selepas ini kita sambung dengan solat sunat isyraq. Semoga ada manfaatnya bersama, insya-Allah.
Sekali lagi, yang baik itu datang daripada Allah SWT, kekurangan dari saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan. Kita berjumpa lagi pada ruangan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Semoga hari ini bersyukurlah kita dapat bangun pada hari ini, dan semoga amalan kita diterima Allah SWT sepanjang bulan yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.